Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ya, jelas Al-Imam Ibn Taymiyah juga memetik kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu membahagikan bid'ah kepada dua. Jadi kalau memang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sepertinya kawan-kawan yang sekarang ini keliru tentang masalah bid'ah, maka tentulah apa sahaja perkara yang baru di sisi Imam Syafi'i adalah haram, terkeji. Tapi tidak, jelas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bid'ah itu dua jenis. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Apa yang selari dengan sunnah, maka bid'ah yang sedemikian itu terpuji. Baik, kenapakah kawan-kawan kita masih lagi berkeras kata dia tak boleh? Rasulullah SAW sendiri dah jelas cakap setiap bid'ah itu sesat. Ya, kenapa ulama pandai-pandai pula mengatakan ada bid'ah yang hasanah lah, bid'ah yang mahmudah lah? Mana boleh? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Nawawi, kata mereka? Tidak, ya. Kena faham betul-betul bahawa perbezaan antara kami dan kamu bukan antara nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i, tidak. Ya, perbezaan kita adalah nak ikut kefahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang diakui keilmuannya oleh seluruh dunia Islam, yang beliau itu mujtahid mutlak, boleh ijtihad dalam semua cabang ilmu, ya, ilmu agama, dan mustaqil, beliau boleh buat kaedah beliau sendiri. Nak ikut kefahaman Imam Syafi'i terhadap hadis Nabi atau nak ikut kefahaman kamu? Itu saja beza dia. Mustahil nak ikut Nabi ke nak ikut orang lain. Pastilah ikut Nabi. Tapi sekarang ni hadis Nabi ni nak faham macam mana? Nak ikut kefahaman Imam Syafi'i, nak ikut kefahaman Imam Nawawi, atau nak ikut kefahaman kamu, atau nak ikut kefahaman pensyarah kamu yang ada PhD? Kamu kata saya lebih selesa ikut pensyarah saya, Ustaz, sebab dia ada PhD. Imam Syafi'i tak ada PhD. Itu cara berfikirnya kamu. Kamu tak boleh memaksa orang lain berfikir sesempit kamu, seolah-olah orang yang ada PhD itu lebih alim daripada Imam Syafi'i. Memang tak ada orang ada PhD zaman Imam Syafi'i, kerana sistem PhD itu tidak ada. Kalau kita lihat keilmuannya orang yang ada PhD di zaman kita banding dengan imam-imam mujtahid di zaman Imam Syafi'i, berarti orang yang ada PhD itu baru sepertinya budak-budak sekolah sahaja. Itu realitinya kalau kita faham. Jadi kami lebih selesa ikut kefahaman Imam Syafi'i terhadap hadis Nabi, ikut kefahaman Imam Nawawi terhadap hadis Nabi, berbanding dengan kefahaman sebahagian daripada ustaz-ustaz di zaman kita sekarang. Itu saja beza antara kita, ya. Tak mungkin kita sesama Islam berbeza nak ikut Nabi ke nak ikut orang lain, tidak berlaku demikian. Baik, puncanya di sini. Ada yang mengatakan bid'ah hanya satu, iaitu bid'ah dalalah. Tak mungkin ada bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, baginda bersabda, kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Dan dalam riwayat, wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara yang diada-adakan, perkara baharu, muhdas, namanya bid'ah. Dan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Dan dalam setengah riwayat, setiap yang sesat itu dalam neraka. Jadi mana boleh? Dalam hadis dah cakap setiap bid'ah itu sesat. Kalau kita kata bid'ah hasanah ada, bid'ah mahmudah ada, berarti kita tak ikut hadis. Bukan kita tidak ikut hadis, tetapi kita memahami hadis ini berdasarkan suluhan hadis yang lain. Kan kita baru selesai tengok ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita lihat hadis-hadis sendiri yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita melihat asar daripada sahabat Nabi yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Jadi hadis bukan in isolation, bukan hanya satu hadis itu sahaja diambil natijah hukum, tidak. Ya, hadis yang ada ini akan ditimbang dengan hadis-hadis yang lain, akan disuluh dengan suluhan ayat Al-Quran, akan difahami dengan kefahaman para sahabat, barulah diistimbatkan. Pendapat ini tidak benar. Pendapat yang menolak adanya bid'ah hasanah ini tidak benar. Bahkan kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 204 Hijrah, bermakna Imam Syafi'i ulama salaf, dan imam-imam yang lain sebelum ini dan sekarang ini pun mengatakan ada dua jenis bid'ah yang utama, iaitu bid'ah yang dalalah dan bid'ah yang hasanah. Jadi sangat pelik, ya, kawan-kawan kita ini mengaku mereka adalah salafi. Okey, silakan mengaku, tapi buktinya mana? Salafi berarti pengikut salaf.
Kamu mengaku salafi, berarti kamu mengaku kamu pengikut salaf. Ulama salaf sendiri berfatwa bahawa bid'ah terbahagi kepada hasanah dan juga sayyi'ah, ataupun mahmudah dan juga mazmumah. Tiba-tiba kamu menolak, maka dakwaan salafi kamu itu adalah dakwaan yang palsu. Tidak heran ada sebahagian kawan-kawan di sebelah utara sana, mereka mengatakan, ustaz, depa ni sebenarnya depa bukan salafi, tapi depa salah pi. Salah pi kod ni, depa pi kod lain. Oh, tak maulah lagu tu. Kalau betul-betul salafi, cantik. Ini fatwa ulama salaf memahami hadis Nabi SAW bagaimana. Kemudian selepas daripada salaf, ulama khalaf juga berpegang sama. Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi termasuk mujtahid, tapi tidaklah mujtahid mustaqil seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi masih lagi mujtahid, pakar dalam pelbagai cabang ilmu, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fiqh, ilmu hadis. Imam Nawawi adalah pakarnya. Bahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang kita barangkali nak baca pun belum tentu habis, Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala habis mensyarahkan semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Maka hadis yang dalam Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, apa kata Imam Nawawi? Al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dikendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Apa kata Imam Nawawi? Haza amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang umum, makhsus tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikendaki daripada kata kullu bid'ah adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Ada pula ustaz Arab tapi masih tak faham perkataan Arab sendiri. Dia kata ghalibul bid'ah makna semua. Mana pula ghalib makna semua? Ghalib makna kebanyakan. Baik. Kenapa? Orang akan tanya, macam mana kullu boleh bermakna kebanyakan? Tidakkah kullu kalau kita terjemah makna setiap, dan setiap maknanya semua? Jawapan kita adalah bukan sahaja boleh, bahkan banyak sekali kullu yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis maknanya adalah kebanyakan ataupun sebahagian. Jangan terkejut sangat, kullu bid'atin tidak berarti semua. Mana kamu tidak faham Al-Quran. Mendakwa saja pejuang Quran dan sunnah, tapi Quran pun tak faham. Sunnah pun kamu tak pandai berinteraksi, tapi kononnya pejuang sunnah. Jadi begitu, kalau gitu kamu merosakkan sunnah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu bani Adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa makna akan dimakan oleh tanah? Akan reput. Jangan sombong, jangan berlagak sangat. Kalaupun kita handsome, walaupun kita cantik, walaupun kita gagah perkasa, walaupun kita ada pangkat dan kuasa, mati kita akan reput, dimakan oleh tanah. Kalau tak reput pun tulang sulbi. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam, setiap anak Adam. Tapi adakah jasad para nabi dimakan oleh tanah? Jasad orang yang mati syahid Allah jaga, tak dimakan oleh tanah? Tidakkah para nabi anak Adam? Tidakkah orang mati syahid anak Adam? Bahkan ada jasad jelas bukan nabi. Orang kampung kita 30-40 tahun dahulu meninggal dunia, bukan mati syahid, mati biasa saja. Tapi bila terpaksa dialihkan jenazah dia oleh kerana sesuatu sebab, Masya Allah tabarakallah, jasad tidak dimakan oleh tanah. Kalau macam tu tak betul lah hadis ni, ustaz. Hadis kata setiap anak Adam. Bukan hadis yang tak betul, bang. Cara abang memahami hadis tak betul. Abang tak boleh faham kullu bani Adam dengan makna semua. Abang kena faham kullu bani Adam dengan makna kebanyakan. Kebanyakan anak Adam. Tapi ada saja anak Adam yang Allah jaga jasad mereka tidak reput. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Jintan hitam ataupun habbatus sauda adalah penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Sebelum kita pergi pada isu kullu, inilah dalil yang memutuskan, yang mematikan dakwaan palsu daripada golongan-golongan yang keliru. Kononnya selawat syifa itu syirik. Kenapa syirik kata dia? Kalau dalam selawat syifa kita kata Nabi SAW adalah syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha. Syifa itu adalah kesembuhan. Mana boleh Nabi SAW menjadi kesembuhan? Yang menjadikan kesembuhan adalah Allah. Ini jahil dengan bahasa dan jahil dengan agama. Bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah, itu nisbah yang hakikiyah. Memang Allah Ta'ala Asy-Syafi, nama Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Bila kita nisbahkan kesembuhan syifa kepada makhluk, itu adalah nisbah sababiyah. Maknanya Allah jadikan makhluk ini sebab kepada kesembuhan.
Kalau semata-mata nisbahkan sifat kepada Nabi SAW adalah syirik, sebagaimana dakwaan sebahagian daripada umat Islam yang keliru sekarang ini, maka adakah Nabi SAW menuturkan kalimah syirik? Adakah Nabi SAW bersabda al-habbatu sauda syifa'un likulli da'i ilal maut? Habbatu sauda adalah kesembuhan kepada setiap penyakit kecuali mati. Mana syirik? Mustahil Nabi SAW mengucapkan kalimah syirik. Berarti kamu yang keliru. Kamu yang tidak faham bahasa. Bahasa ini adalah bahasa sababiyah, bukannya bahasa hakikiyah. Kalau hakikiyah, jelas sakit, sembuh, hidup, mati, bergerak, diam, semua daripada Allah. Tapi bila kita nisbahkan kesembuhan kepada makhluk, berarti makhluk itu menjadi sebab kepada kesembuhan. Itu yang pertama.